Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak pelajar, rakan-rakan guru di luar sana. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sihat walafiat hendaknya. Jadi paparan cikgu pada hari ini ialah sejarah tingkatan 5 KBSM di bawah tema 12 Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa. Itu temanya. Seterusnya ialah dalam bab 9, tingkatan 5, peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Di bawah subtajuknya ialah 9.2.1, dasar-dasar luar Malaysia. Okey, di sini cikgu akan perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu, iaitu Cikgu Muhammad Razali bin Cik Hamid, guru cemerlang sejarah SMK Kampung Cengal, Ketereh, Kelantan. Dan sebagaimana biasa, kita sebut dahulu kata kunci, iaitu sejarah membina bangsa berjaya. Okey, baiklah. Ini merupakan temanya dalam bab 9 sejarah tingkatan 5. Antara perincian yang cikgu nak paparkan kepada anak-anak pelajar sekalian ialah 9.2.1 dasar-dasar luar Malaysia. Yang pertama sekali, cikgu akan kupas secara terperinci berkaitan dengan latar belakang dan bentuk dasar luar Malaysia. Dan yang kedua ialah asas penggubalan dasar luar dan akhir sekali kepentingan dasar luar. Itu merupakan paparan tema, bab, tajuk dan subtajuk. Okey, sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut lagi, diharap anak-anak pelajar di luar sana boleh mencatat apa yang didengar dan cuba memahami apa yang cikgu perkatakan pada pengajaran hari ini, insya-Allah. Okey, seterusnya, hasil pembelajaran kita pada hari ini diharapkan pelajar akan dapat, yang pertama, menjelaskan maksud dan bentuk hubungan luar Malaysia. Menjelaskan, sekali lagi, menjelaskan maksud dan bentuk hubungan luar Malaysia. Dan yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menyatakan secara lisan asas penggubalan dasar luar Malaysia. Dan yang akhir sekali, yang ketiga, ialah menerangkan kepentingan dasar luar Malaysia. Ini merupakan 3 tajuk kecil di bawah dasar luar Malaysia. Baiklah, kita teruskan lagi memahami konsep dan istilah sejarah. Sebagaimana biasa, dalam tajuk-tajuk yang lepas, cikgu tidak tinggal memahami konsep dan istilah sejarah amat penting sebelum kita mengkaji ataupun memahami satu-satu tajuk dalam sejarah SPM. Okey, cuba kita lihat satu persatu. Istilah yang pertama ialah dasar luar. Maksudnya, dasar luar, dasar politik sesebuah negara. Dasar politik sesebuah negara. Okey, kita lihat anak-anak ya. Kalau kita lihat yang kedua, ialah hubungan diplomatik. Kebanyakan pelajar, ada yang tahu, ada yang tidak tentang hubungan diplomatik. Tak apa. Pada hari ini, cikgu cuba perjelaskan. Sebenarnya, hubungan diplomatik ini ialah hubungan antara negara. Contohnya, hubungan Malaysia dengan negara Thailand. Hubungan Malaysia dengan negara Indonesia. Itu sudah memadai menjawab hubungan diplomatik. Itu sebagai contoh. Dan maksud yang ketiga ialah pro-barat. Apa maksud pro-barat? Pro-barat ini ialah berpihak kepada blok barat ataupun kuasa barat. Dan yang akhir sekali ialah dasar berkecuali. Apa itu dasar berkecuali? Dasar berkecuali ialah tidak berpihak kepada mana-mana negara. Jadi Malaysia menjalankan dasar berkecuali, iaitu tidak berpihak kepada negara-negara barat, negara-negara Asia Barat dan sebagainya. Okey, itu istilah sejarah. Ini merupakan antara istilah yang perlu kita ketahui. Ada lagi istilah lain dalam tajuk ini yang perlu kita
cuba hayati dan cuba fahami istilah-istilah ini. Mengapa istilah penting? Kerana ada dalam soalan. Sekiranya kita tidak memahami istilah ini, sukar kita menjawab soalan nanti. Okey, cuba kita lihat sebelah sana, sebelah kanan, iaitu nilai patriotisme dan iktibar. Yang ini memang satu package lah. Nilai patriotisme dan iktibar. Yang pertama ialah bangga sebagai rakyat Malaysia. Dan yang kedua, bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dunia. Ini merupakan nilai. Istilah dengan nilai merupakan pasangan yang perlu kita ketahui sebelum kita mengkaji tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Okey, baiklah. Boleh teruskan lagi bersama dengan cikgu? Okey, baiklah. Terima kasih. Kita teruskan lagi dengan maksud dasar luar. Tadi cikgu sudah beritahu apa itu dasar luar. Dasar luar ialah, kita lihat yang pertama, dasar luar Malaysia ialah dasar berbaik-baik dengan semua negara. Dan cikgu ingin kupaskan kepada pelajar semua bahawa Malaysia menjalankan semua berbaik-baik dengan negara-negara sekitar. Contohnya negara-negara serantau, Asia Tenggara, negara Asia, negara Barat, Asia Barat dan sebagainya. Maknanya tidak berkompromi, mana terus berbaik-baik dengan hubungan dengan semua negara di rantau ini ataupun di seluruh dunia. Okey, bentuk hubungan luar. Kalau kita lihat yang pertama, bentuk hubungan luar yang pertama ialah hubungan bilateral. Anak-anak pernah dengar ataupun tidak bilateral? Ini satu maksud yang perlu diketahui. Bilateral ialah, kalau kita lihat yang pertama, hubungan secara terus dengan negara tertentu, contohnya hubungan dengan negara jiran dan negara luar. Bilateral. Sekali lagi cikgu pertegaskan, bilateral antara hubungan negara Malaysia dengan negara luar. Bilateral. Okey, ingat hubungan Malaysia dengan negara-negara luar. Bilateral. Bilateral, hubungan dengan bentuk kumpulan pertubuhan. Sebagai contoh, Malaysia pernah menyertai OIC, negara berkecuali 6, Commonwealth, ASEAN. Itu hubungan multilateral. Sekali lagi cikgu pertegaskan bahawa bilateral, hubungan Malaysia dengan negara luar. Multilateral, hubungan Malaysia, hubungan dalam bentuk kumpulan. Sebagai contoh, Malaysia menyertai negara-negara pertubuhan persidangan Islam ataupun OIC. Itu dipanggil multilateral. Diharap anak-anak dapat catat apa yang cikgu terjemahkan bentuk hubungan luar. Ada berapa? Ada dua. Dua ini anda kena memahami dan cuba ingati dan anda boleh terjemahkan dalam peperiksaan nanti untuk menjawab dengan lebih cemerlang. Okey, seterusnya, asas penggubalan dasar luar. Okey, asas penggubalan dasar luar yang pertama sekali ialah faktor sejarah. Faktor sejarah ini merupakan faktor sejarah diambil kira dalam asas penggubalan dasar luar. Yang kedua ialah faktor ekonomi. Yang ketiga ialah faktor politik, faktor geografi dan faktor demografi. Itu merupakan ada berapa? Ada 5. Asas penggubalan dasar luar ada 5. Jadi sejarah, saya ulang sekali lagi, sejarah, ekonomi, politik, geografi, demografi. Ini ada 5 faktor yang menjadi asas kepada penggubalan dasar luar negara Malaysia. Okey, cikgu akan jelaskan satu persatu. Kita lihat dahulu dari segi faktor sejarah. Okey, di samping itu, di samping anda mendengar apa yang cikgu ajar pada hari ini, diharap anda cuba membuat catatan. Okey, yang pertama, memang semua pelajar sudah ketahui bahawa zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, hubungan perdagangan dengan negara luar sudah berlaku. Zaman Melaka, hubungan Melaka pada masa itu ialah dengan negara China, Arab, Siam dan Kepulauan Melayu. Ini dipanggil faktor sejarah. Dan dalam faktor sejarah juga, Malaysia mengadakan hubungan dengan negara serumpun. Sudah lama dah. Sudah lama dah Malaysia
menjalinkan hubungan dengan negara serantau. Seperti negara-negara di Asia Tenggara. Seperti negara Indonesia, Singapura, Brunei, dan seterusnya. Malaysia menyertai pertubuhan Commonwealth sejak dahulu lagi. Anak-anak tahu tak apa itu negara Commonwealth? Pertubuhan Commonwealth. Pertubuhan Commonwealth ialah merupakan negara-negara bekas tanah jajahan British. Bekas tanah jajahan British dipanggil negara Commonwealth. Okey, ataupun pertubuhan Commonwealth. Okey, yang berikutnya, pada masa Malaysia diancam oleh fahaman komuni, kan dulu Malaysia diancam oleh pengganah komuni, menggugat keselamatan negara. Pada masa itu, Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-barat dan anti-komunis. Dasar pro-barat dan anti-komunis. Bertujuannya ialah untuk mendapatkan bantuan demi keselamatan daripada ancaman komunis pada masa itu. Okay, secara keseluruhannya, ini merupakan faktor sejarah. Okay. Dan yang seterusnya ialah, cikgu nak fokuskan yang kedua ialah dari segi faktor ekonomi. Okey, lihat yang pertama. Dari segi ekonomi, Malaysia pernah mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Pasaran bebas maknanya boleh ekspor barangan ke luar negara tanpa sekatan. Dan yang berikutnya, kita perlu berbaik-baik dengan negara-negara lain untuk memajukan ekonomi. Ini faktor ekonomi lah. Kalau tanpa kita berbaik-baik dengan negara lain, sukar kita memperdagangkan barangan kita dan sukar kita untuk menarik pelabur datang ke negara kita. Dan yang berikutnya, zaman penjajah, negara kita pada masa itu didatangi penjajahan British. Memanglah negara kita pengeluar getah dan biji timah. Jadi, hubungan Malaysia dengan Britain dan Amerika Syarikat memang terus terjalinlah. Sejak zaman dahulu memang terus terjalin sampai ke hari ini. Okey, seterusnya, setelah merdeka, Malaysia masih memerlukan pasaran dan modal dari negara luar. Anak-anak boleh faham apakah maksud modal? Modal ini merupakan pelaburan. Pelaburan yang datang daripada negara luar masuk ke negara kita, menanam modal ataupun membuka kilang-kilang perindustrian, itu dipanggil Malaysia memerlukan pasaran dan modal. Dan yang berikutnya, langkah-langkah tertentu diambil bagi menggalakkan pelaburan asing. Jadi pelaburan asing masuk ke negara kita, yang ini tujuan dari segi memajukan ekonomi negara kita. Yang seterusnya, meningkatkan ekonomi, menyediakan peluang pekerjaan. Cuma dari segi faktor ekonomi, kita menampakkan anak-anak kena ingat pasaran bebas, menarik pelabur asing, membuat hubungan dengan negara-negara seperti negara kuasa besar seperti Britain, Amerika, zaman penjajah lagi. Malaysia memerlukan pasaran dan modal untuk meningkatkan ekonomi di negara secara langsung, boleh membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Dan seterusnya, dari segi sambung sikit lagi berkaitan dengan faktor ekonomi, menjelang tahun 1980-an, dasar pandang ke timur. Dasar pandang ke timur, pandang ke mana? Iaitu pandang ke negara-negara maju sebelah timur. Kalau kita lihat negara maju sebelah timur ialah negara mana? Iaitu negara Jepun dan Korea. Pada masa yang sama, Malaysia menjalin hubungan dengan negara-negara yang sedang membangun seperti negara Islam bagi meningkatkan pasaran barangan Malaysia, mengadakan pelaburan di negara tersebut. Ini tujuannya untuk kita mendapatkan pasaran. Kita sebagai negara pengeluar bahan mentah seperti getah, biji timah, kita memerlukan pasaran untuk mengekspor barangan kita, secara langsung boleh meningkatkan ekonomi di negara ini. Okey. Baiklah, boleh teruskan lagi bersama cikgu. Diharap anak-anak boleh teruskan lagi dan terus mencatat apa yang cikgu paparkan di sini. Okey, lihat dari segi faktor ekonomi. Kalau dari segi faktor ekonomi, faktor politik, yang pertama ialah Malaysia berhak menentukan hala tuju masa depan berdasarkan prinsip keamanan sejagat. Jadi, Malaysia memanglah negara memerlukan negara kita, negara yang aman, bebas, berdaulat. Maknanya perlu keamanan sejagat. Jadi, untuk mendapatkan keamanan sejagat, negara kita perlu membuat hala tuju yang jelas berkaitan dengan politik. Dasar luar Malaysia
menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain. Maknanya, di samping negara menjalin hubungan dengan negara luar, maknanya negara kita menjaga kehormatan ataupun menghormati kedaulatan negara-negara lain yang kita berhubung tersebut. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Malaysia menyokong Palestin. Sebagaimana anak-anak ketahui bahawa Palestin adalah negara bergolak. Ya, negara bergolak yang berada di rantau Asia Barat. Jadi menyokong. Malaysia, negara Palestin, negara Islam. Malaysia amat menyokong mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat, khususnya di negara Palestin. Dan yang berikutnya, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip-prinsip piagam PBB bagi memelihara keamanan dunia. Dan Malaysia tegas dengan pendirian menyokong semua resolusi diambil oleh PBB. PBB ni siapa? PBB ni adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia. Okey, yang ni keseluruhannya dari segi faktor politik. Okey, kita lihat lagi faktor geografi. Apa itu faktor geografi? Faktor geografi ialah dari segi kedudukan. Kedudukan negara kita di mana berada sekarang. Kalau lihat betul berada di mana. Okey, dalam faktor geografi, yang pertama sekali, kedudukan Malaysia yang strategik di Asia Tenggara bersepadan dengan negara seperti Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei. Kedudukan antara timur dan barat. Kalau kita belajar dahulu sejarah Melaka, pelabuhan Melaka berada di antara China dan India, timur dan barat. Samalah Malaysia. Kedudukan strategik amat penting dalam memajukan ekonomi negara kita. Okey, yang berikutnya, perairan Malaysia menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia. Perairan Malaysia sesuai kapal-kapal yang besar di luar negara datang berdagang ataupun berlabuh di Malaysia. Dan yang berikutnya, keselamatan negara serantau mempengaruhi dan meninggalkan kesan terhadap keselamatan negara. Jadi negara serantau, negara Asia Tenggara contohnya, jadi mempengaruhilah tentang keselamatan di negara kita apabila kita menjalankan dasar berbaik-baik dengan negara tersebut. Ini merupakan faktor geografi. Saya harap anak-anak boleh memahami. Okey, boleh mencatat apa yang cikgu paparkan tersebut. Okey, seterusnya, apa itu faktor sosial? Faktor sosial ialah, kalau lihat yang pertama, berbaik-baik dengan negara jiran. Berbaik-baik dengan negara jiran. Kalau negara jiran yang terdekat sebelah utara ialah Thailand. Sebelah selatan ialah Singapura. Maknanya berbaik-baik ni ialah hubungan diplomatik yang amat erat antara dua negara. Krisis dengan negara jiran, contohnya yang berlaku ialah di Singapura, yang akan keluar Malaysia pada masa pembentukan Malaysia 1965, terputusnya hubungan Malaysia dengan Filipina pada tahun 1963 hingga 1965. Ini merupakan faktor sosial. Faktor sosial sudah ditangani sebaik mungkin oleh negara kita. Okey, yang berikutnya, usaha dibuat untuk memelihara hubungan dengan negara jiran melalui perjanjian. Perjanjian Pertubuhan Negara Asia Tenggara ataupun dipanggil ASA 1961 bersama dengan Thailand dan Filipina. Dan seterusnya, apa itu Maflindo? Anak-anak pernah baca dalam buku teks tingkatan 5, bab 9. Maflindo ini ialah merupakan gabungan antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Jadi gabung Maflindo, gabungan antara tiga negara. Ini dari segi faktor sosial. Yang terakhir sekali, penyertaan Malaysia dalam ASEAN pada tahun 1967. Dalam ASEAN, Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina serta Singapura menyertai ASEAN pada tahun 1967. Secara keseluruhan yang cikgu paparkan, yang cikgu beritahu kepada anak-anak di luar sana ialah ini merupakan faktor sosial. Okey, faktor demografi. Faktor demografi yang pertama, Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Islam. Negara Islam ialah negara yang mempunyai majoriti penduduk beragama Islam. Okey, demografi. Yang kedua, tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel. Mengapa? Mengapa anak-anak tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel? Sebab kerana dasar pencerobohan lah. Kerana dasar pencerobohan Israel kepada bumi Palestin.
Itu yang menyebabkan Malaysia tidak menolak hubungan dengan Malaysia tidak menjalankan hubungan yang baik dengan Israel, kerana kalau kita lihat Israel menindas rakyat-rakyat Palestin. Okey, yang berikutnya, amalan konsep perpaduan. Sikap komited terhadap hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menentang keras dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Dan yang seterusnya, Malaysia tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara berkenaan sehingga undang-undang apartheid dihapuskan oleh kerajaan Afrika Selatan. Ini merupakan faktor demografi asas penggubalan dasar luar. Cikgu harap anak-anak di luar sana dapat memahami faktor-faktor demografi. Okey. Dan yang seterusnya, kita lihat pada gambar ini. Dasar luar berbaik-baik dengan negara Islam telah berlaku zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kalau kita lihat rangkuman keseluruhan faktor-faktor tadi, ada berapa? Ada 5 kesemuanya itu. Anak-anak perlu fahami kerana faktor-faktor itulah menjadi asas kepada penggubalan dasar luar Malaysia. Okey, kita lihat tajuk yang berikutnya, tajuk kecil yang berikutnya, subtajuknya ialah kepentingan dasar luar negara. Jadi terlebih dahulu cikgu nak tanya anak-anak dahulu, mengapa dasar luar ni penting? Apa jawapannya? Mengapa dasar luar penting? Apa jawapannya? Kepentingannya ialah untuk, yang pertama, tak lain tak bukan ialah keselamatan. Ingat, ini merupakan fakta menjamin keselamatan rakyat dan negara. Dan yang kedua, menggalakkan pembangunan dan ekonomi. Apabila rakyat selamat, ekonomi turut dapat dimajukan. Dan yang ketiga, mengekalkan keamanan. Bila negara selamat, memang aman dan harmoni. Bila aman dan harmoni, secara langsungnya rakyat hidup sejahtera. Dan yang berikutnya, untuk menjadi warga global, bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Kalau kita lihat semuanya aspek positif, Malaysia menyokong kepada yang boleh memberi keamanan sejagat, boleh membantu ekonomi. Hubungan negara luar amat penting, dengan negara luar amat penting. Sebagaimana yang cikgu highlightkan tadi, cikgu ulang sekali lagi, anak-anak kena ingat keselamatan, ekonomi, keamanan, dan seterusnya ialah kesejahteraan dunia. Jadi, 4 faktor ini, 4 kepentingan ini, biar pelajar boleh fahami dan cuba ingat. InsyaAllah, anda dapat menjawab soalan nanti sekiranya anda menghayati tajuk-tajuk ini. Okey, komunis. Kalau kita lihat gambar ni, gambar komunis yang ada di negara kita. Jadi, saya sentuh sedikit yang menjadi musuh negara kita, musuh kepada negara kita Asia Tenggara pada awal kemerdekaan. Ini gambar Rashid Maidin dan Chimpin merupakan tokoh komunis yang mengancam keselamatan. Jadi Malaysia pada masa itu menjalin hubungan dengan negara luar, tujuan menjaga keselamatan daripada ancaman pihak komunis pada masa itu. Baiklah anak-anak, sebagai nak menguji minda, sebagai nak uji pengukuhan kefahaman anda, apa yang cikgu paparkan pada hari ini, kita lihat soalan objektif terlebih dahulu. Soalan yang pertama, jadual berikut berkaitan dengan dasar luar Malaysia tahap 1 tahap 1 Okey. Dasar luar Malaysia, dasar pro barat, dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Soalannya, mengapa Malaysia mengamalkan dasar tersebut? Ini soalannya. Dasar pro barat, berbaik-baik dengan negara jiran, negara Commonwealth. Jawapan 1, keperluan pasaran. Adakah betul? 2, sikap diskriminasi. Dan yang ketiga ialah persamaan ideologi. Dan jawapan yang keempat, ancaman keselamatan. Yang manakah jawapannya? Okay, cuba fikir sejenak. Antara 1, 2, 3, 4, cuba pilih 2 jawapan yang tepat. Dipersilakan. Okey, A 1 dan 2, B 1 dan 4,
C 2 dan 3, D 3 dan 4. Jawapannya ialah B, iaitu 1 dan 4, keperluan pasaran dan ancaman keselamatan. Itulah yang menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar tersebut. Okey, baiklah anak-anak pelajar. Untuk soalan struktur kertas 2, yang cikgu nak ulaskan di sini ialah berkaitan dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu terangkan maksud hubungan berikut berkaitan dengan dasar luar Malaysia. Markahnya tak banyak, hanya 2. Tetapi kalau anda tidak mengingati, sukar untuk nak jawab walaupun 2 fakta. Cadangan jawapannya ialah hubungan bilateral. Kan cikgu dah beritahu tadi, bilateral ialah hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu seperti Indonesia, Filipina, Thailand. Dan hubungan multilateral, cikgu dah beritahu tadi, ialah hubungan multilateral ialah hubungan dalam kumpulan. Sebagai contohnya, Malaysia menjalinkan hubungan dengan menyertai negara-negara Islam seperti OIC, seperti ASEAN, Commonwealth dan sebagainya. Itu bentuk kumpulan. Jadi, sebagaimana yang cikgu beritahu pada peringkat awal tadi, maksud bilateral, multilateral, anak-anak pelajar perlu mengingati dan cuba memahami apa konsep ini. Okey. Baiklah, kita teruskan lagi. Huraikan faktor ekonomi yang menjadi asas kepada Malaysia mengamalkan dasar luar negara. Faktor ekonomi. Tadi cikgu dah perincikan dari segi faktor ekonomi. 4 markah. Cadangan jawapannya ialah Malaysia mengamalkan ekonomi pasaran bebas. Cadangan yang kedua, perlu berbaik-baik dengan negara-negara lain untuk memajukan ekonomi. Okey? Dan fakta yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui, Malaysia merupakan negara pengeluar getah dan biji timah. Hubungan dengan Britain dan Amerika syarikat amat perlu bagi mencari pasaran, bagi mendapatkan pasaran. Dan yang keempat, memerlukan pasaran dan modal. Apabila kita menjalinkan hubungan dengan negara luar, negara-negara luar akan datang ke negara kita untuk menanam modal. Secara langsung boleh membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Menggalakkan pelaburan asing, menyediakan peluang pekerjaan. Itu merupakan cadangan jawapan bagi faktor ekonomi yang menjadi asas kepada Malaysia mengamalkan dasar luar negara. Jadi, cikgu nak pesan, anak-anak pelajar perlu memberi lebih jawapan daripada peruntukan markah yang diberikan. Okey, soalan yang seterusnya ialah soalan kebat. Biasanya soalan C lah bagi soalan struktur. Soalan struktur 10 markah. Okey, soalannya, pada pendapat anda, apakah faedah yang Malaysia peroleh sekiranya menjalankan dasar berbaik-baik dengan negara lain? Faedah. Faedah ni sama dengan kepentingan, sama dengan kebaikan. Okey. Cadangan jawapan yang cikgu nak paparkan di sini ialah fakta yang pertama ialah saling membantu dalam berbagai bidang, sama ada bidang pendidikan, ekonomi, politik. Okey, fakta yang kedua dapat berkongsi ilmu, meluaskan pasaran. Pertukaran kepakaran teknologi pun boleh diterima. Meningkatkan ekonomi negara, keselamatan negara. Ini jawapan berdasar kepada fakta saja. Tapi saya cadangkan, cikgu nak syorkan kepada pelajar di luar sana supaya menjawab soalan ayat yang lengkap. Dengan fakta yang cikgu cadangkan, ayat yang lengkap maksudnya tidak perlu panjang, tapi boleh memahami. Jangan sekadar memberi fakta saja tanpa membuat huraian lanjutan. Kalau boleh nyatakan contoh adalah lebih baik. Anda akan mendapat markah yang cemerlang sekiranya penandaan secara holistik. Okey, ingat, jawapan soalan kebat calon dicadangkan untuk mengukuhkan jawapan berdasarkan pada fakta, huraian dan contoh. Okey, diharapkan anda mendapat A+. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak rumus secara keseluruhannya, ialah yang pertama tadi, cikgu sudah utarakan maksud dasar luar, asas penggubalan dasar luar, dan yang ketiga apa dia? Kepentingan
Malaysia menjalankan dasar luar negara. Rumusannya, dasar luar Malaysia berubah. Yang cikgu bertanda merah tu merupakan fakta penting tu. Merupakan fakta penting, berubah. Daripada dasar pro-barat, mula-mulanya pro-barat kepada negara-negara barat, kepada dasar berkecuali. Dasar berkecuali ini tidak berpihak kepada mana-mana negara. Dan selepas daripada itu, cuba berbaik-baik dengan semua negara serta memberi penekanan kepada hubungan dua hala. Tujuannya tidak lain tak bukan apa dia? Memantapkan ekonomi negara. Apabila Malaysia mengamalkan aspek-aspek yang cikgu utarakan tadi, secara langsung ekonomi negara dapat dimantapkan. 3 perkara yang utama, iaitu keselamatan, keamanan, keharmonian rakyat, dan secara langsung boleh memajukan ekonomi negara. Jadi, secara keseluruhannya, cikgu harap anda dapat memahami dan mengambil panduan apa yang cikgu utarakan berkaitan tema 12 Malaysia dan kerjasama Malaysia antarabangsa dan sejarah tingkatan 5 bab 9, iaitu dasar-dasar luar Malaysia, diharap menjadi panduan dan manfaat kepada anda sebagai calon SPM nanti, insya-Allah. Sebarang kekurangan harap dimaafkan. Semoga kita berjumpa lagi di lain kali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.